Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini waktunya untuk cerita. Kalau cerita ini kita bawakan kepada anda bagaimana perkembangan dan juga situasi yang dibawakan oleh rakan wartawan kita menerusi liputan yang dilaksanakan ataupun liputan yang dibuat. Jadi untuk hari ini dua cerita dan juga dua liputan kami terarah kepada yang disampaikan ataupun yang membuat liputannya adalah Wakil Esok Awani di Johor, Siti Nur Akila Omar, berkaitan dengan bagaimana sungai dijadikan sebuah taman eko. Tetapi selepas itu nanti saya akan bawakan pula Ridauddin Daud untuk kita mengetahui perkembangan terkini berkaitan dengan insiden pembinaan di Lebuh Raya Suka. Tapi saya nak terus saja ketika ini bersama dengan Siti Nur Akila Omar yang mana liputannya nak menceritakan bagaimana tanggungjawab kita sebagai manusia khususnya ataupun yang berada di kawasan sekitar sungai ini untuk menjaganya dan juga menjadikan ia sesuatu yang indah dan juga cantik untuk dilihat. Siti Nur Akila ada cerita berkaitan dengan Sarjan Bersara Subi Saad yang berusia 60 tahun ini. Silakan Akila, ceritanya berkaitan dengan liputan berkaitan dengan Taman Eko Tebing Sungai Sengkuang ini. Ya Ehsan, sebenarnya tadi pagi saya bersama juru kamera Effie Ghazi ada membuat assignment ataupun berita mengenai dengan usaha murni yang dilakukan oleh pesara tentera Cik Subihi Saad yang mana beliau juga adalah warga emas Ehsan. Tetapi usaha yang dilakukan oleh Cik Subihi ini dengan mengindahkan tebing Sungai Sengkuang yang mana walaupun hanya 100 meter sahaja tetapi kesannya sangat besar kepada ekosistem sungai. Dan apa yang saya lihat sendiri daripada pandangan mata, Cik Subihi sendiri ada menceritakan juga kepada saya bahawa setiap pagi sejak tahun 2016 bermulanya aktiviti Cik Subihi dan isteri bersama dengan sungai yang berdekatan dengan kediaman beliau iaitu di projek perumahan rakyat PPR Seri Setulang. Dan apa yang boleh saya ceritakan pada setiap pagi, Cik Subihi bersama keluarga akan mengutip sampah di tebing Sungai Sengkuang yang mana sungai ini akan mengalir ke sungai utama iaitu Sungai Tebrau. Walaupun usaha ini kita sebagai masyarakat nampak kecil ataupun sedikit tetapi sumbangan yang diberikan oleh Cik Subihi dalam tempoh masa yang panjang iaitu dalam tempoh masa 5 tahun amat terkesan kepada sesiapa yang melihatnya kerana selain daripada beliau mengutip sampah di tebing-tebing, beliau juga ada mengusahakan tanaman dan pokok herba yang mana inisiatif beliau sendiri untuk mengusahakan dan mengindahkan kawasan itu supaya kawasan itu tidak terus menjadi berluka. Cik Subihi ada cakap dengan saya bahawa sebelum dia membuat taman eko ini, kawasan di tebing sungai itu sama seperti tebing-tebing sungai lain yang mana semak, samun, ada terdapat haiwan berbisa, nyamuk dan sebagainya. Sebab apa yang kita tahu, sungai-sungai ini apabila air pasang Ehsan, dia akan membawa sampah. Sampah ini juga akan menyebabkan bahawa sampah-sampah ini akan menyebabkan dia tersangkut di tebing-tebing sungai. Dan apabila tersangkut di tebing, dia akan menampakkan sisi kotor sungai itu sendiri. Dan usaha yang dilakukan Cik Subihi ini berterusan. Walaupun dia bersendirian dengan menggunakan duit pensionnya sendiri untuk mengindahkan kawasan, dia juga ada menanam pokok-pokok ataupun herba-herba yang lain seperti pokok buah-buahan, pokok halia ataupun ada pokok kunyit hitam, ada pokok bawang dayak dan sebagainya. Dan apa yang menarik tentang Cik Subihi ini, selain daripada menanam pokok sendiri ataupun sayur-sayuran yang lain, sebenarnya Ehsan, dia ada mengekalkan ekosistem sungai itu. Yang mana kalau kita lihat dalam gambar ataupun video yang kami ambil sebentar tadi atau pagi tadi, sebenarnya ada anak-anak pokok bakau yang berada di sekeliling ataupun di sepanjang Sungai Sengkuang ini. Dan ekosistem ini dikekalkan yang mana Cik Subihi tidak mengusir anak-anak pokok bakau ini. Sebaliknya dia memelihara anak pokok bakau ini dan juga pokok nipah supaya ia menjadi rujukan kepada pelajar-pelajar yang datang atau anak-anak komuniti setempat yang datang untuk melihat keadaan pokok ini Ehsan. Dan Cik Subihi ini ada juga mencadangkan kepada pihak berkuasa supaya
memasang perangkap sampah ataupun membuat kalbat bentuk U agar sampah-sampah yang di dalam sungai ini dapat ditapis supaya tidak terus mengikut arus sungai. Dan apa yang saya boleh ceritakan, sebenarnya usaha yang dilakukan Encik Subehi ini adalah usaha yang murni, dan kita boleh lihat, kita boleh dengarkan apa yang dikatakan dan dicadangkan oleh Cik Subehi ini sendiri, Ihsan. Yang terurus tu dalam 100 meter. Yang lain tu saya pihak berkenaan, pihak GPS atau Majlis Bandaraya Johor Bahru dan juga Iskandar Malaysia supaya ambil tindakan sewajarnya untuk membersihkan sungai ini, lebih untuk dijadikan tempat riadah. Cadangan saya kalau kata ni, saya minta pihak kerajaan supaya buat bentuk U punya kalbert. Sebab apa? Sampah-sampah tu tak akan lekat, dia terus ke tempat perangkap sampah. Saya boleh kata setiap hari, 1 hari 2 kali daripada saya balik daripada jogging dengan isteri saya datang ke sini, kemas-kemaskan pokok-pokok, bersih yang mana ni. Memang saya bersih, jadi macam laman. Penduduk sini pun rasa bersih, saya suka. Macam denggi tu tak? Macam denggi itu pula semenjak saya bersih ni agak berkurangan lah. Sebab apa? Kita kena sentiasa bersih. Saya duduk sini walaupun 1 meter saya jaga, tapi yang lain saya minta pihak berkenaan tu dapat bekerjasama. Bukan saya seorang. Dan bila kita bercakap berkaitan dengan sungai ini kan Kila, pastinya kita tahu yang banyak kali diwar-warkan ataupun dinyatakan cintailah sungai kita. Tetapi peringkat kesedaran manusia itu mungkin tidak sama. Kadang-kadang yang mungkin berada di sungai tidak menjaganya, dan juga ada dalam kalangan kita yang betul-betul mengambil berat berkaitan dengan sungai dan kawasan sekitarnya. Jadi di kawasan berkenaan Kila, kalau Kila boleh ceritakan apa yang aktivitinya, daripada pukul berapa Encik Sabhi berada di sana, siapa yang membantunya, adakah mereka yang berada di PPR berkenaan turut sama-sama dengan Encik Sabhi ini? Ya, Ihsan, Cik Subi ada juga memaklumkan kepada saya bahawa walaupun dia kira bergerak bersendirian, tetapi ada juga komuniti yang datang membantu. Dan apa yang menarik mengenai Taman Eko ataupun Taman Ciptaan Cik Subi ini sendiri di tepi sungai, beliau menggunakan bahan terpakai. Dan apabila saya melihat sendiri, bahan terpakai itu kita dapat lihat daripada segi botol sabun ataupun kertas-kertas, bekas-bekas yang terpakai. Dan Cik Subi ini dia mengusahakan sendiri craft dia. Craft iaitu bila orang membuang kain atau selimut, dia akan memotong menjadi sebahagian kecil dan membuat teknik celupan simen. Yang mana apabila kering, ia akan bentuk pasu. Dan daripada situlah dia dapat mencantikkan Taman Eko yang diciptanya sendiri ni, Ihsan. Selain daripada itu, dia ada mengusahakan juga macam baja organik. Baja organik ni dia sendiri yang asingkan bahan makanan apa yang dimakan. Bila ada sisa tu dia asingkan nasi lain. Bila sayur-sayuran tak habis tu dia asingkan dalam bekas lain, dan dia akan masukkan dalam serbuk, masukkan serbuk untuk menjadikan baja organik EM supaya pokok-pokok yang tumbuh di sekitar tebing Sungai Sengkuang ini dapat dijaga. Dan dia ada bercerita juga kepada saya sebenarnya apa yang usaha yang dilakukan ini ada mendapat reaksi positif masyarakat, bermakna mereka suka apa yang Cik Subhi ini lakukan. Biarpun ada sebahagian yang membantu dan ada sebahagian yang hanya melihat sahaja, tetapi mereka tidak mencemarkan tempat Cik Subhi ini dengan sesuatu perkara yang macam lebih teruklah. Kata orang menyokong usaha Cik Subhi ini sendiri. Dan selain daripada baju dan craft itu, Ihsan, Cik Subi ini ada juga menjaga pokok-pokok yang terdapat di situ, macam pokok koko, pokok nipah. Kebanyakan anak-anak bandar ni kita tak dapat melihat pokok-pokok yang tumbuh di sekitar sungai, mungkin kerana kurang kesedaran ataupun mungkin tak ada kampung, selalu duduk di bandar, jarang nampak pokok-pokok yang sejenis macam gini. Tadi saya dapat lihat ada pokok petai, ada pokok asam Jawa. Jadi pokok-pokok macam gini kalau Cik Subhi tak jaga, mungkin akan mati.
dan mungkin generasi akan datang, anak-anak ataupun anak-anak komuniti kat situ sendiri tak dapat melihat bagaimanakah rupa pokok pahit bakau, bagaimana rupa pokok nipah dan sebagainya, Ihsan. Kila, kita tahu kerja kita sebagai seorang wartawan ini banyak sudut, banyak perkara dan juga banyak tempat yang kita pergi. Tetapi untuk berada di kawasan seperti ini untuk melihat kegigihan Cik Subuhi ini dan juga terutamanya dalam nilai-nilai murni yang ditonjolkan menjaga sungai dan sebagainya, secara peribadi bagaimana Kila rasa dari seorang wartawan melihat kerja-kerja baik menjaga sungai dan sebagainya ini? Tentulah sebagai seorang wartawan dan juga manusia, saya rasa tersentuh dan saya tersentap juga dengan keadaan apa yang Cik Subuhi buat. Dia memberi kesedaran kepada saya juga, Ihsan. Kerana kalau kita lihat sungai atau longkang kecil sekalipun, mereka akan penuh dengan sampah, ada yang tersumbat kan. Tapi Cik Subuhi ini walaupun tidak berbayar, malah dia menggunakan wang pencen sendiri, dia berusaha membuat sesuatu berseorangan. Biarpun ada sokongan daripada masyarakat macam yang saya katakan tadi, Ihsan, tetapi secara keseluruhannya dalam tempoh 6 tahun tu, dia membersihkan sendiri, dia tebas sendiri pokok, dia yang cabut rumput, dia yang tambak, dia yang buat tapak-tapak ataupun tempat-tempat semaian pokok dan sebagainya. Sebagai seorang wartawan dan juga manusia, ia memberi kesan yang mendalam kepada saya, Ihsan. Sebab kita pun tidak tahu macam mana cara nak menjaga sungai selain tidak membuang sampah. Tetapi Cik Subuhi ini berbeza daripada sudut lain. Dia mencurahkan baktinya di tebing sungai. Dia membuat kerja-kerja dengan titik peluh. Dia sendiri dengan wang hasil pencen dia atau wang saraan dia sendiri untuk memberi keselesaan bukan sahaja kepada dia tetapi kepada komuniti. Supaya walaupun usaha itu kecil tetapi mungkin daripada sudut hati manusia lain mungkin ada yang tersedar dan tersentak dengan usaha yang dilakukan oleh Cik Subuhi ini dan mereka boleh ikut jejak langkah Cik Subuhi ini dan dengan untuk kawasan mereka sendiri. Bukan hanya di Sungai Sengkuang tetapi mungkin sungai-sungai lain, mungkin kat tepi-tepi longkang ataupun tepi-tepi kawasan lain, mungkin mereka boleh memulakan inisiatif ini daripada rumah mereka sendiri, Ihsan. Baik. Terima kasih Siti Nur Akila Omar atas laporan dan juga cerita itu tadi, dan pastinya sebenarnya kita bawakan perkara ini kadang-kadang benda sekecil mana pun yang dilakukan oleh sesiapa, kadang-kadang dia memberi impak yang cukup besar kepada orang lain. Jadi sebab itu kita memberi fokus bagaimana inisiatif seorang pesara tentera ini untuk menjaga keindahan, kebersihan sungai dan juga alam sekitar. Perkara baik inilah yang kita ambil dan juga kita jadikan contoh untuk masa-masa depan dan juga akan datang. Terima kasih Siti Nur Akila, Wakil Eswawani Johor. Seketika nanti satu lagi cerita berkaitan dengan liputan yang dilakukan oleh wartawan Ridaudin Daud. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.